kita tengok. Kita tanya diri kita lah malam ni, ya? Yang kita datang masjid ni pasal apa? Itu soalan besar tuan, yang kita kena jawab. Sebab kadang-kadang kita tahu destination kita nak pergi, tapi kita tahu kenapa kita pergi. Ada juga macam tu. Ada jenis orang merayau kan, dia merayau, dia tahu dia pergi KL, tapi kenapa dia pergi KL tak tahu. Begitu juga ramai orang pergi masjid, tapi kenapa dia pergi masjid dia pun tak tahu. Kenapa dia solat dia pun tak tahu. Kenapa dia berzikir dia pun tak tahu. Sebab itu nak dapat yang istiqamah dengan tak tahu ni susah. Sebab itu orang Melayu khususnya ilmu banyak, belajar nombor satu. Habis satu kitab, habis satu kitab. Dan orang Senawang ni hebat lagi, belajar hadis pula lagi. Tak main lah ilmu-ilmu fardu ain ni. Belajar hadis dhaif, hadis sahih, hadis ahad, belajar semua. Semua nak jadi mujtahid macam mufti semua. Tapi akhirnya gaduh, tuan. Akhirnya bergaduh, tuan. Bukan makin elok, makin gaduh. Kan? Cuba tuan-tuan tengok yang saya sebut ni, masalah dia. Sebab itu tuan-tuan, malam ni saya sendiri, tuan-tuan semua, kita betul kan? Mudah-mudahan Allah beri faham. Sebenarnya tuan-tuan, datang ke masjid ni, imarahkan masjid ini, dia adalah satu manifestasi iman. Dia adalah hasil daripada iman. Perasan tak tuan? Ni yang susah ni, tak perasan lah ustaz kata. Tuan-tuan sebenarnya apa yang drive kita datang masjid? Apa sebab kita pergi masjid? Apa yang menyebabkan kita ni semangat pergi masjid? Bagi orang yang faham, itu adalah manifestasi iman dia. Dia tak nak iman dia tercabut. Sebab tu dia usaha pergi masjid. Betul tuan? Macam malam ni nak minta soft rapat contohnya kan, tak payah tuan, jarang macam ni pun tak penuh. Kadang-kadang kan saya ada pening jawab kejabatan agama tu, sebenarnya yang buat dasar ni mufti kan, bukan saya, tapi saya yang kena tuan. Tak apalah, yang buat keputusan ni mufti, jabatan kuasa fatwa, pengarah jabatan agama ni laksana saja. Marahlah orang kat jabatan agama tuan. Saya mula-mula dulu siang-siang hari dah kena kapir tuan. Teruk betul. Oh, ini pengarah ni dia kata ngajar Faridatul Faraid dalam TV, tapi kapir kata. Tu bayang tu. Sebab apa? Takut dengan makhluk dia. Dia kata saya takut virus ni, takut makhluk tuan. Satu hari saya panggil datang pejabat. Sebab tak manis pula nak berdebat-debat dalam laman sosial ni, tak suka tuan. Tak elok kita orang Islam. Saya panggil dia. Sampai-sampai saya tanya dia, "Sehat tuan?" "Sehat ustaz." "Anak berapa orang?" 5. "Anak 5 orang ni daripada isteri yang mana?" Tak, saya satu je ustaz." "Kenapa tak 2?" "Takut isteri lah," saya kata. Kalau macam tu kafir jugalah. Kan senang tu. Jadi kita ni kadang-kadang tuan-tuan, memaham agama ni, menyebabkan agama ni tak cantik. Faham tuan-tuan? Jadi agama ni jadi susah kita. Sebenarnya bukan agama tu yang menyusahkan, kita tu yang tak faham. Faham tak? Kita yang tak faham. Sebab itu tuan-tuan ni rahmati Allah Taala sekalian, bila kita datang masjid ini, yang disebut oleh Nabi, fashhadu lahu bil iman. Yang Nabi sebut tu, iza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid, apabila kamu tengok seorang lelaki tu pergi balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, kamu kena saksikan bahawa dia itu orang yang beriman. Nampak tuan-tuan? Maknanya kalau kita nak ukur dalam qaryah kita ni, berapa orang istiqamah iman dia, tengok yang datang masjid tu. Faham tak? Tengok yang datang masjid. Ataupun dalam konteks negara kita ni, ada surau.
Cuba jumlahkan, jumlah surau, jumlah masjid, berapa yang pergi? Itulah lebih kurang tentang gambaran keutuhan iman sesuatu umat Islam dalam satu kawasan. Tak heranlah baru-baru ni menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal-Ehwal Agama Islam, dia buat statement dalam surat khabar. Memang ada satu kajian dibuat kepada remaja Muslim bandar. Satu kajian dibuat oleh JAKIM dalam kalangan remaja Muslim bandar. Tuan-tuan mungkin baca kot. Antara dapatannya, remaja Muslim bandar tak kisah pun tentang pegangan agama. Tak kisah. Mana kalau kau nak jadi agama lain, sila. Itu remaja Muslim bandar. Lama-lama besok sampai Senawang lah. Senawang pun tidak kurang bandarnya. Cuba tuan-tuan tengok tu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham bahawa kesungguhan kita ke datang masjid tu adalah manifestasi kepada keimanan kita. Tapi kita sedar tak benda tu. Jadi yang menyebabkan kita ke masjid ni bukan ada sebab lain. Bukan ada sebab lain. So untuk memperkukuhkan ataupun kita nak melaksanakan iman itu, dia sebenarnya tuan, dia kena komplit, dia kena sempurna. Yang disebutkan rukun agama yang selalu saya sebut. Sebab orang Melayu ni belajar hukum fiqh banyak, bab akidah kurang, bab tasawuf kurang, bab hukum fiqh banyak. Kemudian sekarang ni belajar ilmu hadis pula. Tapi bab tauhid tak belajar, bab tasawuf tak belajar, tapi belajar ulumul hadis. Hebat. Tak orang Senawang boleh tahan ke? Saya tahulah kan Senawang ni macam mana. Kita hari ni tuan-tuan, kita ambil cerita masjid ni lah. Kita masjid ni, datang ke masjid ni adalah sebab iman kita. Dan iman kita ni iman orang awam, iman Muslim, iman orang manusia. Dia boleh naik, dia boleh turun. Betul tak? Maka apabila kita datang ke masjid lillah ta'ala, naik iman kita. Dan kita buat pula amal-amalan lain, baca Quran pula, sembahyang tahiyatul masjid pula, berzikir pula, dengar ilmu pula, istighfar pula. Bertambah-tambahlah, dipanggil warid, cahaya yang masuk dalam basirah kita. Maka makin seronok kita dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi tuan-tuan, iman ni dia bukan cerita fiqh saja. Bila kita datang masjid, pertama sekali kita kena tahu bahawa kita datang masjid ni adalah kerana keimanan kita kepada Allah. Sebab tu Wahbah Zuhaili dalam tafsir dia menjelaskan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu dia kata sebab orang kafir tak layak. Orang kafir dia tak ada iman dengan Allah, dia tak ada iman dengan hari akhirat. Dengar betul-betul tuan ya. Wahbah Zuhaili kata orang kafir tak layak memakmurkan masjid sebab dia tak ada iman pada Allah dan dia tak ada iman pada hari akhirat. Kenapa dia tak ada iman pada Allah? Sebab dia mengatakan makhluk memberi bekas kepada dia, makhluk mempunyai kuasa ke atas diri dia. Sebab tu dia sembah berhala. Faham tak? Sekarang saya tanya tuan-tuan, saya tanya diri saya sendiri, sejauh mana kita membebaskan diri kita bahawa makhluk ni berkuasa atas kita? Dia mula cerita virus ni. Habis ustaz kata makhluk tak berkuasa, kenapa duduk jarak-jarak? Nampak tuan, kalau tak rimau sini sekor semua tak datang tuan. Action lebih. Bila virus tak nampak, bukan main action lagi. Cuba saya letak rimau sekor sini, mau semua tak datang tuan. Betul tuan, bila lazat pun tunggal langkah tuan.
Kan? Sebab orang kafir itu mereka tak beriman dengan Allah, bermakna orang kafir itu tidak memperakukan bahawa hanya sahaja Allah Ta'ala yang berkuasa. Dia sekutukan Allah. Apabila kita kata, ni bagi contoh lagi, tuan-tuan perlahan kalau dengar saya ceramah tuan, saya ni tak pandai, saya main tabur je, pulang kat tuan-tuan lah. Apabila kita ni kata nasi mengenyangkan, kalau ditanya pula Allah Ta'ala boleh mengenyangkan, boleh kan? Maka ketika itu kita telah mensekutukan Allah. Faham? Nampak macam pening je. Kalau kita kata suami membahagiakan saya, bila ditanya dia, Allah Ta'ala boleh bahagiakan kamu? Boleh. Maknanya apa tuan? Dia telah mensekutukan Allah Ta'ala. Berat Tapi kalau kita tanya dia, yang bahagiakan kamu siapa? Suami, Allah Ta'ala? Tak, dia kata. Itu kufur. Itu kafir. Kufur dengan syirik sama aja tuan kedudukannya, tetap bukan orang yang beriman. So orang beriman dia tak ada pilihan lain. Dia akan mensabitkan bahawa yang membahayakan dia Allah, bukan suami dia. Boleh faham tuan? Ini yang orang tak lepas selalu ni. Datang masjid tuan, yang ni tak lepas. Sebab tu Imam Qushairi dalam tafsir Qushairi, tafsir dia lah, ketika dia mentafsirkan ayat ni, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir, dia kata masjid ini tempat orang Islam pergi untuk apa? Takhrib al-awtan, takhrib awtanul basyariyah, dia kata. Takhrib ini sepatut tak payah cakap Arab macam ni pun tak apa, tapi kadang-kadang orang tak percaya tuan. Pengarah agama ni suka hati dia cakap, jadi saya sebutlah bahasa Arab sikit. Bukan ada apa pun tuan. Takhrib untuk memusnahkan, menghancurkan awtan basyariyah. Ni kecenderungan kemanusiaan, kecenderungan manusiawi. Apa yang manusiawi cenderung? Dia cenderung mengatakan bahawa makhluk itu berkuasa. Betul kan? Sebab tu kita tuan-tuan tak nampak Allah yang sebenar. Kita nampak makhluk yang berkuasa. Bila lagi hujan lebat macam ni, kan? Kita dah minta dah lepas ni. Zaman almarhum Murtada dulu pun dah hantar dah. Bila musim hujan macam ni, kita baca doa. Semua yang datang masjid baca. Faham tuan? Baca. Saat kita orang beriman, apa kita nak baca? Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, alihkanlah hujan ni. Allahumma hawalaina, alih dia, wala alaina, bukan atas kami hujan ni. Sebab banyak dah, sian dah kawan-kawan kita kat Lubuk Cina, sian dah kawan-kawan kita kat Mambau, dah habis dah rumah tenggelam air. Dah lah sekarang jual kari pap tak laku. Susah, makanan tak cukup, kerja kena buang. Maka kita pun doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Sebab apa tuan-tuan? Awan, angin semua ni semua ikut perintah Allah Ta'ala belaka. Maka kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala yang berkuasa makbulkan doa kita, supaya Allah Ta'ala larikan hujan ni. Kalau turun pun tak memudaratkan. Itu keyakinan kita. Habis ustaz yang kita siapkan sampan, perahu, tempat orang apa banjir, tak boleh ke? Boleh lah, tak ada masalah. Tapi kita punya etikot tadi, kita kata kita bersedia. Amboi tuan-tuan, action sangat. Kita bersedia menghadapi banjir. Tuan-tuan, Firaun dulu bersedia juga tuan-tuan. Masa dia kejar Nabi Musa tu, bukan dia tak bersedia, bukan sikit tentera ikut dia.
Allah Ta'ala nya kudrah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena asah kita punya akidah. Okey. Tetapi Allah Ta'ala ini, dia juga yang mencipta sebab. Allah Ta'ala juga mencipta sebab. Diciptakannya pasangan kita sebagai mawaddah warahmah. Kalau seorang tuan-tuan, payah nak dapat mawaddah ni. Betul kan? Bila kahwin tu barulah ada orang tukang picit tuan-tuan, picit belakang. Allah Ta'ala cipta sebab. Allah Ta'ala dia cipta sebab. Boleh tak kita kenyang tanpa makan? Boleh. Kita pun selalu je kenyang tuan-tuan, sekali-sekali je lapar ni. Siapa manjang lapar? Jangan tak kan? Tak ada tuan-tuan. Kalau kita nak kata lapar ni sebab tak ada benda dalam perut, banyak hari kita tak ada benda dalam perut tuan-tuan. Kadang-kadang 4 jam tak ada apa pun dalam perut kita, kenyang aja. Tapi Allah bagi sebab. Diciptanya makanan. Bila ada makanan, keluar amalan yang lain. Amalan baca bismillah sebelum makan, amalan makan dengan tangan kanan, amalan jilat jari, amalan makan buah dulu. Betul tak? Maknanya Allah SWT ini, apabila dia mencipta sebab, dengan sebab itu kita tambah lagi kita punya hubungan dengan Allah. Kita ikut syariat dia. Sebab tu dia cerita sebab. Kamu nak bahagia, nak rasa tenang, kena kahwin. Dengan kahwin itulah tuan-tuan, ada majlis akad nikah. Betul kan? Berlaku syariat tu, maka dapat kita laksanakan syariat. Maka kita pun bekerjalah, supaya kita dapat sedikit kewangan, bagi orang rumah makan, bagi anak makan. Menjadi syariat kepada kita. Akhirnya Allah tambah pahala lagi, tambah pahala lagi. Bila Allah tambah pahala, Allah tambah warid lagi, cahaya dalam basirah kita makin terang, makin terang, makin terang. Maka makin nampak besar Allah Ta'ala, besar Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak faham macam tu, makin banyak kita beribadah, makin takabur pula kita. Ini jaga sikit. Ada orang hantar komplain dengan saya. Dia komplain dengan orang lah tentang SOP lah. Tak adalah masalah tuan-tuan semua, saya faham. Ini gelisah, biasalah. Saya sebagai ketua jabatan pun, seorang dua yang gelisah tu kita layan je lah. Dia kata apa? Saya ni pengunjung tegar masjid ni. Dia guna perkataan pengunjung tegar tuan-tuan. Allah, kesian tuan-tuan. Faham tak maksud saya tu? Kesian dia guna perkataan tu. Dia lupa bahawa dia itu dalam aturan Allah. Sebab apa? Dia belajar ilmu fiqh, ada satu ilmu dia tak belajar lagi, yang dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu dalaman ni, amalan batin yang juga meningkatkan iman dia. Ikhlas. Ikhlas bermaksud beramal dengan cara apa? Membuang ujub, membuang riak. Itu dua benda yang besar lah. Ada benda lain lagi, mengungkit dan sebagainya. Tapi dua benda yang pokok, kata Imam Ghazali, orang yang ikhlas itu ialah dia membuang ujub, membuang riak. Yang disebut oleh Imam Qushairi tadi apa? Takhrib autanil basyariyah, menghancurkan kecenderungan manusiawi. Kita kan cenderung untuk besar diri, betul tak? Yang kita duduk depan cermin tu kan, kita pakai ni, tengok apa tujuan kan? Apa tujuan kan? Kalau kita tengok kadang-kadang pasangan kita tu kan, dia nak bolu muka tak adalah lebar mana tuan, tapi dua kotak barang dia tu. Kocap cap kocap pap kocap cantik nak pop tahaplah kau bondo kan. Tapi tak apalah tu, eloklah tu, menjaga sabab tu elok kan, tak ada masalah. Sekali tuan-tuan jangan salah faham lah, Datuk Zaidi ni semua tak boleh. Bukan, ini cerita sekarang ni kita nak betulkan persepsi kita. Kenapa kita buat benda tu? Jadi jiwa kita ni tuan-tuan, dipanggil autan basyariah ni, dia suka puji,
Dia suka besar diri, dia suka ngejakan orang, dia suka dengki, dia suka kalau boleh semua dapat kat dia, hasad kan. So bila datang masjid, kata Imam Kushairi, tujuannya takhrib, nak buang benda ni. Tapi sayangnya orang yang ke masjid macam tu pula sifat dia. Tu dah nampak tak betul tu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kita pula dah ambil dado. Kalau tak den yang datang masjid tu, tak ada masjid tu orang. Nampak tuan-tuan, dia punya hebat tuan-tuan. So kedatangan dia ke masjid tadi bukan lagi manifestasi iman dia. Itu adalah manifestasi nafsu dia. Kalau kita baca dalam Ibnu Athaillah syarah hikam, hikam tu kita akan jumpa ada orang beramal ikut nafsu. Pelik kan? Beramal sebenarnya lawan nafsu, tapi dia beramal ikut nafsu. Contohnya dia suka duduk saf depan, kan jangan lagi belakang semua pula. Ni bagi contoh. Dia kalau sembahyang mesti saf depan. Kenapa dia duduk saf depan? Kalau dia ihtisaban, dia faham duduk saf depan ni pahala banyak, okey. Tapi kadang-kadang tuan-tuan ada kecil halus tuan dalam hati dia, kan? Dia ni pakai jubah lah kalau duduk belakang tak kono dia kata. Nampak tuan? Aku ni pakai jubah lah kalau duduk belakang tak kena. Ataupun dia pengarah Jabatan Agama, kan? Ingat tuan-tuan, senang jadi pengarah Jabatan Agama tuan. Banyak ibadat rosak tau. Tuan-tuan ingat saya happy sangat jadi pengarah ni? Tak ada tuan. Saya anytime nak berhenti je. Nampak tu dia punya geram tu. Pendengar ada MB tak tahulah kata apa. Sebab payah tuan-tuan nak jaga. Tadi Tuan Nazir tu, saya tak nampak tu, kata parking jauh. Lah saya pun tak kisah. Tapi kalau saya rasa apalah masjid ni tak siap parking saya. Ada mula tu penyakit itu, tapi pergi masjid ni. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya bukan nak menyentuh-nyentuh ni, saya bagi Emperor ni contoh tuan-tuan. Kalau berlaku tak apalah, kita betulkan. Ada satu masjid tuan-tuan baru buat, cantik masjid tu. Bukan kat Seremban lah, kawasan Kuala Pilah. Memang kawasan Kuala Pilah pun masjid cantik betul tuan-tuan. Kita masa nak design masjid tu dengan arkitek DKR ataupun yang kepala lah mikir, bila dah siap tuan-tuan, orang kampung tak puas hati juga, tak cantik yang kita buat tuan-tuan. Jadi dia pun mulalah pasang atap pisang sesikat. Faham tak pisang sesikat yang buat macam ni tu? Sambung sikit, padah dengan menara cantik, dengan tiling cantik, kita tengok tanjung cantik macam ni. Tengok-tengok ada buat atap baru untuk parking Nazir. Nampak tuan, hebat tuan. Saya tanya orang situ, Nazir berapa kali datang seminggu? Kadang 2 minggu baru sekali. Saya tuan bayangkan tu, buat parking tu. Nampak dia punya act tu. Nampak tuan? Minta maaf lah, Nazir sini dah sedia ada, lain cerita. Saya kata dia, saya di MBS tu parking bergarah pun tak ada atap saya tu. Tiap-tiap hari datang kerja. Tapi tuan-tuan, itulah problematik orang Islam Melayu. Tak tahulah apa penyakit dia tuan-tuan. Saya faham Tuan Aziz sebab salah tengok saya datang jauh kan. Tak tuan, jangan risau. Saya pun nak henyak juga diri saya pun. Kau pengarah je, kau datuk je, kau ni kau ustaz je, kau nak dapat mulia lebih dari orang lain. Tak tuan, kita kena henyak dia. Kita kena hancurkan, takhrib. Bila kita pergi masjid, kita kena hancurkan benda tu. Boleh tuan? Nampak macam tak semangat tuan-tuan ni, saya balik ke ni? Sebenarnya masa dah habis ni. Saat saya keluar arahan, jangan ceramah lama sampai isyak semayang, betul tuan kan? Jadi kena berhenti juga lah. Jangan ada yang dalam ni yang tahu SOP, tengok perkara bila dia ceramah tahu pula lama dia tu. Tak pun tuan, kejap saya berhenti. Jadi tuan-tuan, kalau saya dapat betulkan diri saya dan tuan pada malam ni, itu pun cukup dah. Ambil lah mesej ni tuan-tuan. Kita datang masjid sebab manifestasi iman kita, bukan nafsu kita.
Faham tak? Maka jadilah kita ni tak tunggu siap nak bersihkan masjid, tak tunggu Bilal nak azan. Kalau Bilal tak datang dah tak azan. Betul tak? Tak tunggu siap nak nak gulung sejadah, tak tunggu tu siap nak bersihkan tandas. Tak, kita yang istiqamah masjid ni faham dah, pakai tandas kita bersihkan. Itu syariat. Allah ciptakan kita ni jenis sakit perut, tuan-tuan, kejap nak buang air. Semua orang macam tu. Tak tahulah kalau tuan-tuan dah bertahun tak buang air. Tapi bila ada buang air, sebab kita dapat ibadah lain, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, baca doa sebelum masuk tandas, keluar doa, baca doa selepas keluar tandas. Bersih kan? Bersih itu kan cabang iman. Jadi cuba tuan-tuan bayang, fikir, renung. Itu baru nampak Islam tu cantik. Baru nampak orang pergi masjid tu cantik. Ini tuan-tuan, dah lah. Sini siap umur berapa Tuan Aziz? Umur tuan siap kita berapa? Tuan-tuan bayangkan yang muda-muda ni tak malu betul. Umur 60 lebih tu siap. Ini mujur tak berapa lebar tuan-tuan. Kalau kena Masjid Sri Senayan tu, kapet dia 1 ekar tuan-tuan. Saya nazir masjid tu. Tuan-tuan bayangkan kalau siap tu umur 60, sampai baris yang ke 60 meninggal dia tuan. Habis yang kita ni, betul tak? Jadi kita kena betulkan tuan-tuan, betulkan. Saya sebenarnya tak nak cakap panjang tuan. Cukup kau tu je lah, dah bunyi dah tu kan. Jadi tuan-tuan, kita ambil yang tu sebagai khulasah. Saya tekankan satu, datang masjid manifestasi iman, bukan manifestasi nafsu. Boleh. Sebab tu kita kena pakai lawa-lawa, wangi-wangi. Bukan nak tunjuk ke orang. Sebab Nabi suruh datang masjid kena wangi-wangi. Duduk dengan jemaah muslimin, jangan jadi penyusah, kita jadi penyenang. Kan? Datang masjid bau tempoyak, bau durian, bau durian tuan. Asal datang. Kita jadi orang yang menyenangkan orang. Betul tuan? Itu pertama. Yang kedua, datang masjid untuk takhrib autanil basyariyah, untuk kita menghancurkan kecenderungan manusiawi. Kita datang sini nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila habis kita kat masjid, kita keluar nanti insya-Allah tuan. Pandai je kita parking kereta elok. Kita bila kita parking tengok nyusahkan orang ni, kita tak parking lah situ. Tak apalah, jauh sikit. Betul tuan? Itu orang masjid. Tapi kalau kampung-kampung tu belum lagi tuan. Tak apalah. Lepas ni kita betulkan. Kita mesti menjadi orang yang perasa. Terasa tuan-tuan. Allah, tak sedap lah macam ni. Betul tuan? Kita sentiasa jadi orang yang sensitif. Kita orang masjid sensitif. Tengok orang tu susah kan, kita senangkan. Begitulah tuan-tuan orang masjid. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung 4 tahun akan datang. Saat 2017 panggil, sekarang baru panggil balik. Jadi saya tak asal cakap panjang Tuan Aziz. Saya ingat macam ni lebih baik. Kata apa? Alaikum bima tutiqun. Nabi SAW kata, buatlah setakat yang kamu mampu. Fa wallahi, sesungguhnya Allah la yamallu. Allah Taala tu tak jemu kan. Tetapi yang jemu siapa? Yang jemu kita. Jadi kita ahli masjid jangan buat orang jadi jemu. Ceramah macam ni pendek, balik kan, nanti seronok lagi datang belajar. Tapi kalau tuan-tuan batal ceramah sampai habis pukul 11 malam, datang orang tuan, dia kata letih tu 3 jam di balon ni. Macam saya ni besok tak tahulah ni, orang suka datang tak suka datang. Tuan-tuan jangan datang sebab saya. Itu nak kena takhrib tu, nak kena rosakkan tu, nak kena buangkan. Kita datang sebab apa? Inilah keimanan saya, tak kira siapa dalam masjid tu. Okey tuan? Tuan Aziz okey? Tak puas hati nampak? Apa pengarah cakap pendek sebab SOP kan? Jangan main tuan tukang sign SOP pula langgar, akan keluar sak khabar saya kan. Jadi terima kasihlah tuan atas jemputan ini. Saya pun tak pandai nak cakap panjang-panjang, cukup sekadar-sekadar itu. Yang paling penting tuan-tuan titip tadi 2-3 perkara yang saya sebut. Cubalah kita renungkan, mudah-mudahan Allah faham pada saya dan tuan-tuan.
Sekali lagi terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.